Sah, Parti Zuraida mahu kerjasama dengan Barisan Nasional. 10 MP bakal tumbangkan kerajaan jika Zuraida digugurkan dari Kabinet. Kenapa pembangkang takut nak PRU? Lama pendam, akhirnya bekas AG Luar rasa marah pada Mahathir. 2.1 bilion ringgit ditukar dalam akaun siapa? Biro Politik dan Majlis Tertinggi PBM juga telah berbincang dan sebulat suara membuat keputusan untuk mengangkat Yang Berhormat Dato' Haji Zuraida Kamaruddin sebagai Presiden Designate. Ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamaruddin akan mengetuai Parti Bangsa Malaysia untuk berbincang dengan parti lain bagi membentuk kerjasama sebagai sebuah gabungan menghadapi pilihan raya umum ke-15. Tugas itu selaras dengan pelantikan beliau sebagai Presiden Designate PBM. Pelantikan berkenaan dibuat sejurus Biro Politik dan Majlis Tertinggi PBM mengesahkan keahlian Zuraida dalam mesyuarat yang diadakan selepas membincangkan permohonan beliau pada 26 April lalu untuk menyertai parti berkenaan. Presiden PBM Larry Seng berkata, pelantikan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi berkenaan dibuat atas permintaan akar umbi dan bagi memacu pembangunan dan perkembangan parti itu pada masa depan. Beliau akan mengetuai pertemuan dengan ketua-ketua parti yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam mana-mana gabungan, katanya dalam sinar akhbar. Larry berkata PBM memutuskan parti itu akan bekerjasama dengan Barisan Nasional dan surat rasmi akan dihantar kepada parti tersebut dalam masa terdekat. Itu terpulang kepada proses yang kita telah mulakan. Keputusan proses itu kita kena tunggu lebih masa untuk mereka bincang dan pertimbangkan, katanya. Sementara itu Larry berkata, Majlis Tertinggi PBM akan bermesyuarat untuk menyusun semula perlembagaan parti bagi membolehkan proses peralihan kepimpinan berjalan dengan lancar dan teratur. Proses peralihan ini akan mengambil masa. Kita akan berbincang untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan dalam masa 2 bulan lagi, iaitu pada Ogos, yang melibatkan pertukaran perlembagaan parti. Selepas itu, jawatankuasa akan membuat keputusan formula terbaik dan kita akan buat pengumuman kemudian, kata Larry. Parti itu ketika ini mempunyai keahlian lebih 100,000 orang di 196 kawasan parlimen. Zuraida mengumumkan keluar daripada Parti Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia pada 26 Mei lalu. Analisis seorang bekas pensyarah, terdapat 10 ahli parlimen akan menarik sokongan sekiranya Datuk Zuraida Kamaruddin tidak kekal dalam Kabinet disangkal. Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kenyataan penganalisis politik itu hanyalah satu andaian dan beliau menjangka perkara itu tidak akan berlaku. Ini dia menganalisis dia punya hal, itu terpulang kepada orang yang menganalisa. Mereka hanya buat andaian, katanya kepada media selepas menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 Jabatan Penjara Malaysia di Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Sebelum itu, Menteri Dalam Negeri itu diminta mengulas mengenai satu laporan media di mana memetik kenyataan bekas pensyarah Universiti Sains Malaysia Ahmad Aturi Hussein yang tidak menolak kemungkinan 10 bekas ahli parlimen PKR akan menarik sokongan sekaligus menyaksikan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tumbang jika Zuraida digugurkan daripada Kabinet. Aturi berkata adalah sesuatu yang tidak mudah untuk Ismail Sabri menggugurkan Zuraida walaupun dia telah keluar bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Jelas beliau, Zuraida ternyata mempunyai pengaruh dalam kalangan bekas wakil rakyat dan ahli PKR. Ini kerana pada Februari 2020, Zuraida dan 10 lagi ahli parlimen pernah membuat langkah sama dengan keluar daripada Parti Keadilan Rakyat bagi membentuk blok bebas di Dewan Rakyat. Mereka kemudiannya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka yang keluar ialah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Gombak, Zuraida Kamaruddin, Ampang, Datuk Saifuddin Abdullah, Indra Mahkota, Baru Bian, Selangau, Datuk Kamaruddin Jaafar, Badatul Razak, Datuk Mansur Osman, Nibong Tebal, Datuk Rashid Hasnun, Batu Pahat, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, Segamat, Ali Biju, Saratok, Willy Mongin, Puncak Borneo dan Jonathan Yassin, Ranau. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi menyalahkan pembangkang kerana enggan mengadakan pilihan raya umum ke-15 meskipun melabelkan kerajaan pada masa ini sebagai cap ayam. Yang labelkan kerajaan campuran hari ini sebagai kerajaan cap ayam adalah pembangkang yang kuat mengambil kesempatan menghentam dasar kerajaan sejak kebelakangan ini pembangkang. Tetapi apabila disarankan PRU 15 agar rakyat diberi mandat memilih sebuah kerajaan baru, pembangkang marah, tulis Ahmad Zahid di laman Facebooknya.
Ahmad Zaid berkata PRU15 merupakan langkah paling demokratik untuk rakyat mendapatkan semula sebuah kerajaan yang kukuh sekaligus memastikan usaha membantu rakyat akan lebih berkesan. Katanya kerajaan campuran pada masa ini hanya bersifat sementara dan merupakan kesinambungan daripada pentadbiran kerajaan apabila Pakatan Harapan tumbang dan hanya dapat bertahan selama 22 bulan. Bagaimanapun, kata Ahmad Zahid, pembangkang memberi bermacam alasan agar PRU15 tidak diadakan dalam masa terdekat. Dulu pembangkang beri alasan COVID-19. Oleh itu, PRU15 tidak boleh diadakan. Kini alasan inflasi pula. Alasan demi alasan, pembangkang sebenarnya mendedahkan kekhawatiran sebenar mereka. Kekhawatiran untuk berdepan penentuan rakyat yang pernah mereka pedaya demi mendapat kuasa. Pembangkang mahu membeli masa untuk mendapatkan ruang, mencukupi, membohongi dan menipu rakyat sekali lagi, katanya. Presiden UMNO itu antara tokoh dalam UMNO yang berulang kali menggesa supaya PRU15 diadakan walaupun mandat kerajaan pada masa ini hanya akan tamat pada 15 Julai tahun depan. Pemimpin UMNO yang menyokong PRU diadakan awal berpendapat waktu ini adalah masa sesuai mengadakan PRU selepas Barisan Nasional mendapat momentum kemenangan pada pilihan raya negeri Johor dan Melaka. Bagaimanapun, beberapa pemimpin UMNO seperti Nazri Aziz dan Anwar Musa berpandangan PRU masih belum sesuai diadakan pada masa ini. Peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri merupakan kesilapan perhitungan yang terbesar dalam sejarah politik kontemporari dan sejarah akan membahaskan kejadian ini secara kritikal, kata bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Tommy berkata beliau tidak memahami kenapa Dr. Mahathir perlu meletak jawatan dan kejadian itu akan terus diingati walaupun sehingga saat beliau melangkah ke kubur. Katanya peletakan jawatan itu tidak harus berlaku walaupun Dr. Mahathir pernah menjelaskan bahawa tujuannya adalah untuk mengelakkan UMNO mengambil alih kerajaan. Dalam buku saya ada menceritakan Kerajaan Pakatan Harapan yang tumbang dan ini merupakan keadaan yang menyakitkan hati. Saya bagaimanapun akan mengingati 24 Februari 2021 sehingga saya mati nanti. Pada tarikh ini Dr. Mahathir letak jawatan dan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Saya agak kritikal terhadap beliau dan sehingga kini saya tidak faham kenapa beliau meletak jawatan. Katanya dalam wawancara bersama Nanyang Siampau. Katanya dalam sains politik dan politik antarabangsa abad ke-21, keadaan itu tidak mungkin berlaku. Dalam keadaan tidak berbincang dan berunding dengan sesiapa pun, seorang Perdana Menteri yang menerima mandat rakyat dan memiliki sokongan telah meletak jawatan. Ini merupakan satu keadaan yang boleh dielakkan, katanya. Susulan peletakan jawatan Dr. Mahathir, Tommy berkata, banyak perkara dalam jangkaan dan luar jangkaan telah berlaku dan kesannya adalah sangat teruk. Oleh itu, sejarah akan menilai Dr. Mahathir secara kritikal, katanya. Kata Tommy, beliau juga berasa pelik kerana Pakatan Harapan tidak berasa marah dengan keputusan Dr. Mahathir itu. Menurutnya, perubahan dan penderhakaan adalah perkara biasa dalam mana-mana kerajaan campuran atau pakatan. Walaupun kehilangan majoriti, Dr. Mahathir boleh mengekalkan keberlangsungan seperti mana yang berlaku ke atas dua Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak pernah berdepan usul tidak percaya dan sehingga kini tidak dapat dipastikan sama ada mereka ada sokongan 112 wakil rakyat. Tetapi Dr. Mahathir merasakan beliau tidak mempunyai sokongan majoriti. Apakah yang menyebabkan Dr. Mahathir percaya keadaan ini? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa M-Bank telah menukar lebih 710 juta American dollar kepada 2 bilion 172 juta 376,853 ringgit 28 sen dalam akaun peribadi seorang pelanggan antara 31 Oktober 2012 dan 10 April 2013. Perkara itu dimaklumkan ketika perbicaraan rasuah melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dakwaan penyelewengan dana 2.28 bilion ringgit 1MDB. Bagaimanapun, naib Presiden Jabatan Operasi Pembendaharaan bank itu, Salmah Daman Huri, tidak menyatakan pemilik akaun berkenaan. Sambil diperhatikan Najib dari kandang tertuduh, saksi pendakwaan ke-23 itu membacakan keterangan saksi bertulis dan mengesahkan 11 transaksi pertukaran mata wang asing berkenaan berdasarkan kadar tukaran wang asing ketika itu. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa Piku Nyalam, Salmah berkata pertukaran wang mata asing itu melibatkan M-Private Banking MRC/O M-Private Banking. Dia berkata transaksi pertama dilakukan pada 31 Oktober 2012 melibatkan jumlah 4,999,988 American dollar dan transaksi ke-11 pada 10 April 2013 melibatkan 200 juta American dollar. Salmah memberi keterangan bahawa urus niaga lain turut melibatkan jumlah 24,999,988 American dollar, 50 juta American dollar, 60,999,988 American dollar dan 100 juta American dollar. Berdasarkan kenyataan pembukaan pembicaraan oleh pihak pendakwaan
pada Ogos 2019. Timbalan pendakwa raya Gopal Sriram berhujah bahawa sebanyak 5 juta American dollar dimasukkan ke akaun Najib di M Private Bank pada 30 Oktober 2012. Sriram yang juga bekas Hakim Mahkamah Persekutuan turut berhujah bahawa 681 juta American dollar telah dipindahkan ke dalam akaun tertuduh antara 21 Mac 2013 dan 10 April 2013. Prosiding di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira akan disambung pada hari Isnin minggu depan. Najib diwakili Peguam Bela Wan Aizuddin Wan Muhammad.